Orang itu kaya. Jadi tughni mengkayakan kamu ataupun memberi manfaat kepada kamu. Daripada perkataan tughni ini keluarlah perkataan aghna. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Aghna tu keluar perkataan tughni. Maka tidak memberi manfaat ankum kepada tagni, tidak memberi manfaat ankum kepada kamu, ankum kepada kamu, syai'an sedikit pun, syai'an sesuatu pun, sorry ya, kalau sedikit pun qalilan, tapi syai'an kat sini sesuatu pun, okey, sesuatu pun, maksudnya sikit pun tak beri manfaat kepada kamu. Syai'an sesuatu pun, wadan, daqat menjadi sempit, daqat menjadi sempit, alaikum ke atas kamu, alaikum ke atas kamu, al-ardu bumi, menjadi sempit ke atas kamu bumi, bi dengan ma apa yang, rahubat ia luas, rahubat ia luas, okey, maksudnya bumi yang luas menjadi sempit ke atas kamu. Tu dari segi makna senang faham. Bumi yang luas terasa sempit menjadi sempit ke atas kamu. Cuma kita word by word ni, menjadi sempit ke atas kamu bumi dengan apa yang ia luas. Tu bahasa bila word by word lah. Summa kemudian tawallaitum kamu berpaling. Tawallaitum kamu berpaling, mudbirin melarikan diri. Mudbirin melarikan diri. Perkataan mudbirin berasal dari perkataan dubur. Dubur tu ke belakang. Maksudnya berpaling, lari ke belakang. Okey, Puan Hayati, tolong terjemahkan Puan Hayati ayat 25 kita ni. Demi sesungguh telah membantu kamu oleh Allah dalam medan peperangan yang banyak dan pada hari peperangan Hunain ketika mengagungkan kamu oleh banyaknya bilangan kamu, maka tidak ia memberi manfaat kepada kamu sesuatu pun dan menjadi sempit ke atas kamu bumi dengan apa yang ia luas, kemudian kamu berpaling melarikan diri. Okey, terima kasih Puan Hayati. Minggu lepas kalau kita ingat ayat terakhir kita minggu lepas, Allah Ta'ala bagi ancaman, kalau kamu sayang ayah, anak, adik-beradik, isteri, keluarga, bisnes, tempat tinggal, harta benda, kamu lebih sayangi daripada Allah, Rasul dan berjihad di jalan Allah. Yang ketiga tu, berjihad di jalan Allah, tunggulah kamu. Nantilah kamu. Warning. Jadi ayat minggu lepas Allah Ta'ala nak beritahu kita, tak boleh kita menyayangi 8 perkara tu melebihi Allah, Rasul dan berjihad. Bila hujung tu Allah Ta'ala sebut berjihad, Allah Ta'ala nak kata, aku suruh kamu pergi jihad, bukannya aku tinggal bodoh je. Okay? Orang tak ada pengalaman, orang tak pandai, kita suruh dia buat kerja, kita tinggal, tak tengok dia. Mana boleh? Orang tu tak ada pengalaman nak masak, tak ada pengalaman nak urus office, tak ada pengalaman nak buat segala-gala benda. Contoh, kita panggil dia, buat ni, buat ni. Lepas tu kita tinggal dia. Itu kita kata tak baik. Allah Ta'ala dah lain Allah nak kata, aku suruh kamu pergi jihad, aku bukan tinggal bodoh, jihadlah kamu pandai-pandai, aku nak buat kerja lain. Tak. Aku suruh kamu jihad, aku nak tengok kamu nak buat atau tak nak buat. Bila kamu sanggup nak buat, aku akan tolong kamu. Ini maksud ayat ni. Allah Ta'ala bila suruh, bukan Allah Ta'ala suruh-suruh, betul Allah Ta'ala tinggal. Okey? Bukan Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala tinggal. Allah Ta'ala suruh, maksudnya Allah Ta'ala nak tolong, Allah Ta'ala nak bantu. Sebab tu ayat pertama kita ini Allah kata, kamu tak tahu ke? Sesungguhnya sebelum ni dah banyak peperangan Allah Ta'ala tolong kamu. Surah ni turun tahun 9 Hijrah. Surah ni turun tahun 9 Hijrah. Tahun 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 tu berapa banyak peperangan Allah tolong kamu. Badar kamu menang. Kamu mengusir Yahudi Bani Nadir. Bunuh Yahudi Bani Quraizah. Peperangan-peperangan kecil. Banyak lagi Allah Ta'ala bantu kamu sampai kamu menang. Di ayat ni Allah Ta'ala nak kata, dah banyak kali aku bagi kamu menang. Kamu masih lagi tak nak tolong agama aku. Dah banyak kali aku bagi kamu menang dalam peperangan. Kamu memenangi banyak peperangan.
Kamu masih lagi takut nak berjihad di jalan aku. Itu maksud ayat kita hari ini. Dan Allah Ta'ala mention dalam ayat ini, di antara banyak peperangan yang aku tolong kamu adalah peperangan Hunain. Peperangan Hunain berlaku pada awal-awal tahun 9 Hijrah. Berlaku pada awal tahun 9 Hijrah. Cerita dia macam ni. Peperangan Hunain ni, ketika Nabi SAW takluk tawan Mekah, tawan kota Mekah, maka orang-orang Mekah masa diberi pilihan, sama ada nak beriman atau tak nak. Okey, jadi yang mengalah mereka beriman masuk Islam. Yang tak nak mengalah mereka kena keluar pada kota Mekah ataupun mereka kena sedia nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam balik. Jadi masa tu penduduk Mekah kebanyakan mereka tunduk sedia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, patuh beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka orang Mekah, musyrikin Mekah lah. Ada di kalangan mereka yang tanah beriman ditawan oleh orang-orang Islam. Pada Fatah Mekah, masa Nabi takluk kota Mekah tu, mereka ditawan oleh orang Islam. Akhirnya mereka pilih untuk masuk Islam. Mereka dibebaskan percuma tanpa sebarang pampasan. Mereka dipanggil Tulaqa. Ta, Lam, Qaf, Alif, Hamzah. Tulaqa. Tulaqa ni maksudnya orang yang ditalak ataupun orang dibebaskan daripada cengkaman orang yang menawar. Contoh kalau saya kena tawan dengan pihak musuh, saya ni di bawah tangan kuasa dia. Jadi bila dia bebaskan saya dipanggil At-Taliq, orang yang dibebaskan. Di seramai 2,000 orang, masa tu kat Mekah, seramai 2,000 orang yang mereka asalnya tawanan, masa takluk kota Mekah, mereka dibebaskan percuma, mereka dipanggil Tulaqa. Tulaqa dan mereka pilih untuk masuk Islam. Di luar Mekah masa tu, ada satu kota ketiga terbesar di tanah Hijaz. Paling besar kota Mekah, kedua Madinah, ketiga Taif. Taif, antara kabilah yang besar di luar kota Mekah. Taif ni didiami oleh puak Bani Hawazin. Bani Hawazin namanya. Bani Hawazin dan juga di sekitarnya ada Bani Saqif. Jadi, Bani Hawazin dan Bani Saqif, mereka berkata, kitalah benteng terakhir orang musyrikin. Kita tak nak tunduk pada Muhammad sebagaimana geng-geng penakut Mekah tunduk pada Muhammad. Geng-geng Mekah tu, mereka takut kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu mereka beriman dengan Nabi Muhammad tu, mereka biarkan Mekah kena tawan, kena takluk dengan Nabi Muhammad. Kita tak. Kita ni kuat. Kita ni gagah. Kita tak akan menyerah begitu saja pada Muhammad dan kawan-kawan dia. Maka ketua puak Bani Hawazin ni, nama dia Malik bin Auf bin Malik. Nama dia Auf bin Malik. Dia telah menyusun tentera-tentera, dia ajak kabilah-kabilah lain yang kecil-kecil, antaranya Bani Saqif, Bani Amir, Bani Sa'ad, Bani Amir, mereka ajak ni. Tapi yang paling besarnya Bani Hawazin ni lah. Auf bin Malik ni dia ajak untuk menentang Nabi SAW. Maka Nabi SAW dapat berita yang puak Bani Hawazin dengan Bani Saqif telah menyusun orang-orang untuk berperang dengan Nabi SAW. Maka Nabi masa tu kat Mekah, tahun Fatah Mekah 8 Hijrah. Nabi punya sahabat-sahabat masa tu lebih kurang 10,000 orang. Yang muhajirinnya, yang ansarnya, yang kabilah-kabilah lain 10,000 orang. 10,000 orang beriman dengan Nabi SAW. Campur lagi 2,000 yang saya cerita tadi. Tulaqa 2,000 orang. Jadi 12,000 orang. Peperangan Hunain disertai oleh 12,000 orang Islam. 10,000 orang lama. Okey, lama tak lama manalah. 2,000 orang yang paling baru. 2,000 orang yang paling baru. Yang Nabi baru tawan dia masuk Islam. Jadi seramai 12,000 orang nak pergi perang dengan tentera puak Bani Hawazin. Antaranya juga Bani Sa'ad bin Bakar. Join sekali tentera kafir itu nak lawan tentera Nabi SAW. Ada lagi seorang ketua mereka namanya Duraid bin As-Summah. Duraid bin As-Summah ni dia kuat dan dia pandai strategi peperangan. Manakala Auf bin Malik ni dia kuat tapi dia main ikut semangat dia. Apa dia suruh? Dia suruh semua orang Bani Hawazin, Bani Saqif, Bani Sa'ad bin Amir keluar, bawa semua, harta benda bawa, anak bini, orang tua, kanak-kanak semua bawa. Sebab apa tujuan dia? Kita nak bagi orang-orang kita semangat lebih.
keberanian lebih. Tu tujuan dia suruh bawa semua tu. Tapi Duraid bin Asumah dia kata tak perlulah bawa semua, sebab nanti mereka tu tak membantu apa-apa pun dalam peperangan. Maka Auf bin Malik kata, tak, kita kena bawa ramai. Walaupun mereka perempuan, tua, kanak-kanak tak boleh sertai peperangan, adanya mereka kita makin semangat. Maka Nabi SAW hantar pengintik, peninjau, tengok berapa jumlahnya mereka. Maka setelah diberitahu kepada Nabi SAW jumlah mereka, bilangan unta, bilangan kuda, bilangan kambing, lembu dan sebagainya, maka apa kata Nabi SAW? Insya-Allah esok lusa semua tu akan jadi harta ghanimah kita. Tu kata-kata Nabi SAW. Dia kata insya-Allah semua harta tu mereka bawa tu, lelaki, perempuan, harta benda, emas, perak mereka bawa tu, semua akan jadi harta ghanimah kita. Lalu mereka keluar daripada kota Mekah menghala ke Taif seramai 12,000 orang Islam, termasuk Nabi, sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat baru masuk Islam bulan lepas Tulaqah tu. Pergi satu tempat namanya Hunain, antara Taif dan Mekah namanya Hunain. Dalam perjalanan nak pergi ke Taif ni, mereka terpaksa lalu satu jalan sempit celah bukit. Maka tentera-tentera kafir daripada Bani Hawazin dan Bani Saqif, mereka telah bersedia di atas bukit. Orang Islam lalu je kawasan tu, mereka menyerang hendak, baling batu besar-besar, anak panah, tombak, lembing, semua mereka bagi pada orang Islam. Sehingga kan orang Islam masa tu kucar kacir, lari habis. Saya lupa nak beritahu, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, bilangan yang ramai mengagumkan kamu, buat kamu rasa takjub, sehingga terkeluar daripada mulut Abu Bakar radhiyallahu anhu kata-kata, kita tidak akan dikalahkan lagi dengan bilangan kita seramai ini. Sebelum ni kita perang, kita sikit kita boleh menang, kita sikit kita boleh menang. Sekarang kita ramai pada pihak musuh, takkan kita tak boleh menang? Soalan macam itulah. Maka Abu Bakar kata, insya-Allah kita tidak akan dikalahkan lagi dengan bilangan kita seramai ini. Waktu Allah kata, bilangan yang ramai membuat kamu rasa takjub. Hebat juga kita ni boleh menang ramai ni. Sedangkan Allah kata, bilangan yang ramai itu tak membantu pun. Bilangan yang ramai itu tak membantu untuk kamu dapatkan kemenangan pun. Waktu Allah kata, falam tughni ankum syai'a, maka ia tidak memberi manfaat kepada kamu sedikit pun. Maksudnya, ramai kamu tu tak memberi manfaat kepada kamu sedikit pun. Lalu, apa jadi dia? Allah kata, bumi yang luas terasa sempit bagi kamu. Tengah-tengah lalu kat tempat tu, tengah-tengah lalu kat tempat, diserang hendak oleh pihak musuh. Maka orang Islam lari. Lari terabur habis. Yang tak nampak musuh lagi masa tu, tak perasan lagi masa tu, musuh tengah serang hendak orang kat depan ni. Ramai 1,200 orang. Mereka pun tengok orang-orang depan lari, lari juga sekali. Seolah-olah perasaan takut tu, perasaan gemetar kecuk tu, merebak pada seluruh pasukan macam elektrik merebak. Yang kena serang hendak lari tu larilah. Yang belum kena serang hendak lagi ni pun bila tengok geng-geng lain lari, lari juga sekali. Waktu Allah Ta'ala kata, bumi yang luas tu terasa sempit bagi kamu. Thumma wallaitum mudbirin. Kemudian kamu semua lari ke belakang. Lari ke belakang, lari ke belakang. Ini yang berlaku dalam peperangan Hunain. Lepas tu apa berlaku? Ayat lepas ni kita masuk. Ayat lepas ni kita masuk. Antara pengajaran, saya takut lupa, antara pengajaran yang Allah Ta'ala cakap dalam ayat ni adalah kuantiti tak menjaminkan kemenangan yang Allah Ta'ala nak berikan. Kuantiti tidak menjaminkan kemenangan yang Allah Ta'ala nak berikan. Yang akan menjamin kemenangan di sisi Allah adalah kualiti. Yang menjamin kemenangan di sisi Allah adalah kualiti walaupun sedikit. Kuantiti walaupun banyak, ramai, tidak ada jaminan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kadang-kadang orang yang kaya, duit banyak ni, cakap nak beli apa? Macam sebut nak bercuti, isteri ajak cuti kat mana? Semua boleh. Lagi mana bulan ni tanya isteri dia? Mexico, boleh? New York, boleh? Contohlah. Jadi duit yang banyak pada diri dia, sampai menyebabkan dia rasa dia tak perlu minta pada Allah. Tak perlu berhajat pada Allah. Tak perlu berharap pada Allah. Orang macam ni,
Orang yang dia duit banyak, dia rasa tak perlu lagi pada Allah. Maka Allah Ta'ala akan buat bumi terasa sempit bagi dia. Apa maksud dia? Duit dah banyak, kereta hebat-hebat, rumah besar-besar, tanah berpuluh-puluh hektar, bukan sekadar durian, rambutan, petai semua dia kat tanah dia macam tu. Jadi dia rasa aku dah banyak duit, dah banyak tanah, dah banyak rumah, segala benda dah banyak. Kenapa aku perlu lagi bantuan Allah? Kenapa aku berhajat lagi pada pertolongan Allah? Orang miskin je lah kena angkat tangan seumur doa, ya Allah bantulah nak bayar bil elektrik. Ya Allah bantulah nak bayar bil air contoh. Orang miskin. Aku ni duit dah berlambak. PKP sambung 18 tahun lagi pun aku tetap boleh urus hidup macam biasa juga. Allah tak suka orang yang merasakan diri dia tak perlu pada Allah. Dia merasakan diri dia dah cukup pada segala-galanya. Sifat tu Allah Ta'ala tak suka. Sebab tu Abu Lahab. Abu Jahal. Tengok surah Iqra. Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Muka surat. Ya 590 muka surat 597. 597. Okey, 597 ayat 6, ayat 7, ayat 8. Kapten Latif tolong baca. Kapten Latif boleh tak? Kapten Latif tolong baca ayat 6, 7, 8. Muka surat 597. Boleh tak baca Kapten? Ayat berapa 7 kan? Ya. Page 597. Page ayat 567. 8. 563. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat berkembalimu. Okey. Bagaimana? Cukup Kapten. Cukup. Allah Ta'ala kata manusia tu asalnya tak tahu apa-apa pun. Allah yang ajar dia. Tapi dia sangat melampaui batas. Sebab he sees it would be sufficient. Dia merasakan diri dia dah cukup, anak dah ramai, semua kerja besar, contoh. Rumah dah ada, kereta dah ada, duit dalam bank ada berjuta lagi. Jadi tak perlu lagi pada bantuan Allah. Tak perlu lagi pada pertolongan Allah. Tak perlu lagi berhajat berserah pada Allah. Maka Allah Ta'ala kata dia tu orang melampaui batas. Ayat ni turun untuk Abu Jahal. Yang merasakan dia kuat ramai pengikut dan sebagainya. Untuk orang kafir lah. Orang Islam pun bila merasakan tak perlu pada Allah, Allah Ta'ala tak suka perasaan tu. Okey? Manusia ni bila tak cukup duit, ada masalah keluarga, masalah dengan pasangan, maka senang kat tangan pada Allah. Tu hikmah dia. Tapi manusia yang duit cukup, anak-anak semua okey, kenderaan tak ada masalah, jiran-jiran tak ada masalah, kat tempat kerja semua tak ada masalah. Jadi dia kurang nak kat tangan, ya Allah, tolonglah, bantulah ya Allah. Perasaan tu, sifat tu Allah Ta'ala tak suka. Sama juga macam kes dalam peperangan Hunain ni, walaupun tak semua satu jemaah orang Islam ni tak adalah semua yang berfikiran kita dah ramai, takkan kita tak boleh menang. Kita dah ramai, takkan kita tak boleh kuasa pihak musuh. Tak semua, sebahagian saja. Tapi sebabkan sebahagian, Allah Ta'ala bagi tarbiyah, Allah Ta'ala bagi didikan pada keseluruhan kumpulan orang Islam tersebut. Okey, seterusnya saya baca. Summa kemudian Anzala telah menurunkan Allahu oleh Allah sakinatahu ketenangannya his tranquility. Okey, tranquility. Allah Taala menurunkan ketenangannya ala ke atas rasulnya dan ala ke atas al-mu'minin, orang-orang yang beriman.
al-mu'minin, orang-orang yang beriman, wa dan anzala, dia telah menurunkan, anzala, dia telah menurunkan junudan, tentera-tentera, junudan, tentera-tentera, lam tarauha, yang tidak kamu melihatnya, lam tarauha, yang tidak kamu melihatnya. Lam tu terjemah yang tidak, tarauha, kamu melihatnya. Wa dan azaba, dia telah mengazab. Azaba, dia telah mengazab. Dia tu Allah lah. Azaba, dia telah mengazab. Alladzina, orang-orang yang, alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir. Kafaru, kafir. Wa dan zalika, itulah. Zalika, itulah. Jaza'u, balasan. Jaza'u, balasan. Al-kafirin, orang-orang yang kafir. Al-kafirin, orang-orang yang kafir. Tolong terjemahkan dia, Puan Wan Nur Aini. Tolong terjemahkan Puan Wan Nur Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian telah menurunkan oleh Allah ketenangannya ke atas Rasulnya dan ke atas orang-orang yang beriman, dan dia telah menurunkan tentera-tentera yang tidak kamu melihatnya, dan dia telah mengazab orang-orang yang kafir. Dan demikian itu balasan orang-orang yang kafir. Okey, baik. Mula-mula orang Islam lari bertempiaran habis sebab diserang hendak oleh pihak musuh. Tapi Rasulullah, menurut Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW masa tu yang mengetuai peperangan tersebut, langsung tidak melarikan diri. Masa tu Rasulullah SAW naik baral. Naik baral Nabi yang bernama Syahba. Baral Nabi itu nama dia Syahba. Naik baral. Baral ni bukan laju pun. Nak ke depan tak laju, nak konstan ke belakang pun tak laju. Semasa tentera Islam yang ramai tadi lari lintang pukang, yang nampak kena serang pun lari, yang tengok saja tak tahu apa pun lari juga. Rasulullah SAW tetap tidak melarikan diri. Itu sifat yang kena ada pada ketua orang Islam. Orang lain semua lari ke belakang, lari takut, lari risau, dia tetap jalan. Rasulullah ambil jalan ke kanan sedikit, Rasulullah panggil semua sahabat-sahabat, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Mari sini kat aku semua, mari sini kat aku semua. Masa tengah-tengah lari. Mereka ni tak hiraukan Nabi, tak pandang Nabi, teruskan melarikan diri. Maka Rasulullah SAW panggil, wahai orang-orang Ansar. Nabi panggil, wahai orang-orang telah berbaiat di Hudaybiyah. Maka masa tu dah ada sahabat-sahabat yang dengar. Mereka duduk berkumpul dengan, mereka terus pergi menuju pada Nabi SAW, berkumpul bersama Nabi SAW. Mereka seramai 80 orang. Asalnya 80 orang. Duduk tunggu perintah pada Nabi SAW. Orang lain lari. Lari habis. 80 orang duduk bersama Nabi SAW menunggu-nunggu perintah daripada Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah suruh Abbas, pak saudara Nabi yang suara lantang, yang baru juga masuk Islam tahun lepas. Dia di kalangan 2000 orang tulaqah tu. Dia kata, wahai pamanku, tolong panggil mereka. Maka Abbas bin Abdul Muttalib panggil, wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang yang telah berhijrah bersama Nabi, wahai orang-orang yang berbaiat bersama Nabi di Hudaybiyah, wahai orang berbaiat bersama Nabi di Bai'ah Syajarah. Lalu mereka dengar suara Abbas bin Abdul Muttalib, mereka pun tambah lagi lebih kurang 20 orang. Yang lari jauh tadi patah balik, duduk berkumpul bersama Nabi SAW. Maka mereka masa tu 100 orang. Maka Rasulullah SAW ambil pasir. Rasulullah balingkan pasir itu ke arah pihak musuh, Maka Rasulullah berdoa, semoga Allah mengalahkan kamu semua. Lalu Rasulullah SAW suruh sahabat yang 100 orang yang duduk stay bersama Nabi serang. Mereka pun terus pergi menyerang pihak musuh. Sekarang 100 orang inilah telah mula buat langkah baru, telah mula menyusun strategi balik, menyerang balik pihak musuh.
Akhirnya bermula pada 100 orang ni yang telah berjaya melawan balik serangan pihak musuh, menyerap dan melawan sebenarnya pihak musuh, menyebabkan yang ramai lari jauh tadi tengok, yang kita dah nak menang balik lah. Orang-orang Islam dah nak menang balik lah. Lalu mereka pun turun semula, pergi menyertai semula peperangan tersebut. Waktu Allah Ta'ala kata, mula-mula lari banyak, lari balik. Larilah takut sebab boleh mati. Tapi bila tengok orang Islam dah mula menguasai peperangan, timbullah ketenangan dalam hati mereka. Kita boleh menang ni. Kita boleh menang, tak ada masalah. Waktu Allah kata, Allah telah menurunkan ketenangan ke atas Nabi dan orang beriman. Bersama tu juga Allah Ta'ala turunkan tentera-tentera. Maksudnya malaikat-malaikat yang kamu tidak dapat melihatnya. Itu satu. Pendapat yang kedua, tentera yang Allah Ta'ala turunkan adalah keberanian yang sangat tinggi terhadap 100 orang sahabat tadi. Walaupun orang lari, 100 orang ni tetap bersama Nabi SAW, tunggu apa Nabi nak suruh, dia terus buat, tak lari juga. Maka masa tu Nabi SAW tengok pihak musuh bawa bendera. Puak Hawazin, Bani Hawazin ni bawa bendera warna hitam, bendera melambangkan puak mereka. Naik unta merah. Maka Rasulullah cakap sahabat pergi serang. Maka Sayyidina Ali bersama seorang lagi sahabat Ansar pergi tikam unta tu, bunuh orang bawa bendera tadi. Jadi bila pihak musuh tengok pemegang bendera mereka dah jatuh, maka mereka pula rasa takut. Mereka rasa takut, mereka pun yang hebat-hebat ni lari meninggalkan medan perang. Lari meninggalkan medan perang. Lari, ketua dia yang bernama Auf bin Malik, Duraid bin Sammah tadi, lari meninggalkan medan perang. Yang tinggal wanita, kanak-kanak, mereka dijadikan tebusan oleh orang Islam. Maka masa tu, orang Islam dapat ghanimah banyak tak? Orang Islam dapat ghanimah banyak sangat. Mereka dapat 40,000 ekor unta. Bayangkan. 40,000 ekor unta. 25,000 ekor kambing. 40,000 unta. 25,000 kambing. Sebab mereka tadi kumpul ramai-ramai. Banyak harta benda. Mereka dapat 4,000 uqiyah emas. Mereka dapat, apa lagi tadi? Lupa dah saya baca. 6,000 tawanan. Bayangkan. 40,000 ekor unta. Banyak tu 40,000 ekor unta. 25,000 ekor kambing. 4,000 uqiyah. 4,000 uqiyah emas. 6,000 tawanan. Mereka dapat. Maka orang Islam masa tu dapat ghanimah tersebut. Lalu Rasulullah SAW tunggu 10 hari. Kok Bani Hawazin, Bani Saqif tadi nak menyerah. Nak minta maaf. Jadi dia akan bagi semulalah harta tawanan tu. Nak menyerah, minta maaf untuk Islam, maka Rasulullah akan pulang semula. Tapi setelah Rasulullah SAW tunggu 10 hari, tak mari-mari juga Bani Hawazin tadi, maka Rasulullah SAW pun mula bahagi-bahagikan harta ghanimah pun. Sesuai kata Nabi yang sebelum dah kan, Nabi cakap macam tu. Maka bahagian tersebut Rasulullah SAW bagi pada siapa tahu? Rasulullah bagi pada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan dia termasuk dalam 2,000 orang tulaqah tadi. 2,000 orang yang dibebaskan kerana lambat masuk Islam tadi tu kan. 2,000 orang. Abu Sufyan termasuk dalam tu. Maka Abu Sufyan dapat 100 ekor unta. Bayangkan dia seorang dapat 100. Anak dia dapat 100 juga. Yazid bin Abu Sufyan dapat 100. Muawiyah bin Abu Sufyan dapat 100 ekor unta. Dan banyak lagi orang-orang Mekah yang mereka baru masuk Islam, Rasulullah bagi kat dia. Maka timbul bisik-bisik belakang. Di kalangan orang-orang Ansar, orang Madinah. Mereka kata Rasulullah ni banyak bagi dekat geng-geng Mekah je. Rasulullah banyak bagi dekat kaum-kaum dia yang Mekah ni ke? Dekat kaum-kaum dia ni je. Rasulullah SAW nak tinggal kat Mekah ke lepas ni? Itu persoalan yang timbul. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, salah seorang wakil orang Ansar, nama dia Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ya Rasulullah, sesungguhnya telah berlaku perbincangan di kalangan kami. Dia kata ya Rasulullah, ni baguslah ni. Dia nak cakap depan-depan, betul kan? Kalau kita tak puas hati sembang belakang je. 20 orang staff tak puas hati dengan bos, 20 orang semua sembang belakang. Kutuk bos, maki bos, doa bos cepat mati. Tak ada seorang pun
berani jumpa depan-depan, bincang secara bersemuka. Masing-masing berani sembang belakang saja. Jadi Sa'ad bin Ubadah dijumpa Rasulullah, kata, "Ya Rasulullah, sungguhnya telah berlaku perbincangan di kalangan kami." Maka Rasulullah SAW kata, "Apakah itu?" Mereka berbicara mengenai harta ghanimah yang kamu berikan. Bayangkan, 80 orang sahabat, 100 orang sahabat yang duduk dekat Nabi tadi, kebanyakan orang Ansar. Kebanyakan orang Ansar yang tolong Nabi. Yang 2000 orang baru masuk Islam tu, mereka tu semua yang lari awal tadi. Dalam peperangan lari awal. Sepatutnya nak bagi lebih, bagilah yang stay dalam peperangan tu, yang tak lari dalam peperangan tu. Betul kan? Maka Rasulullah kata pada Sa'ad bin Ubadah, panggil semua orang Ansar depan aku. Panggil semua orang Ansar depan kamu, depan aku. Mereka panggil semua. Mereka panggil semua orang Ansar kumpul depan Nabi SAW. Maka Nabi kata, "Wahai orang Ansar, semuanya telah sampai kepada aku berita cakap-cakap kamu tentang pembahagian aku terhadap ghanimah, terhadap kaum aku." Maka Nabi kata, "Wahai orang Ansar, bukankah dulu kamu sesat? Lalu Allah Ta'ala beri hidayah pada kamu dengan sebab aku." Itu satu. "Wahai orang Ansar, bukankah kamu dulu orang miskin? Lalu Allah Ta'ala kayakan kamu dengan sebab aku." Tiga. "Wahai orang Ansar, bukankah kamu dulu selalu kelahi?" Kita dah lalu banyak ayat, orang Ansar ni ada dua puak, Aus dan Khazraj. Kelahi beratus-ratus tahun. Tak pernah baik. Datang Nabi SAW, Nabi SAW satukan hati mereka. Nabi SAW tak buat mereka kelahi lagi. Maka mereka semua jawab, "Ya, ya Rasulullah, itu semua nikmat daripada Allah dan Rasul untuk kami." Maksudnya, "Ya Rasulullah, sebab Tuhan datanglah kami dapat hidayah. Dengan sebab Tuhan datanglah kami, Allah Ta'ala kayakan. Dengan sebab Tuhan datanglah kami dapat bersatu dengan Aus dan Khazraj." Maka Nabi kata, "Adakah kamu dengki terhadap nikmat dunia remeh-temeh? Kamu dengki terhadap nikmat dunia remeh-temeh aku bagi pada mereka? Sedangkan kamu memiliki Allah dan Rasulnya berada di kalangan kamu. Kamu dengki ke dengan harta benda mereka dapat, unta, lembu, emas, perak tadi tu? Kamu dengki sangat. Sedangkan itu benda dunia. Kamu, Allah Ta'ala bagi kamu, Rasulnya duduk bersama kamu. Rasul Allah tinggal bersama kamu. Jadi berbaloi ke kamu dengki untuk benda-benda macam tu? Dengki dengan unta yang akan mati nanti, lembu yang akan mati nanti, kambing yang makan-makan nanti habis jadi najis, kamu dengki. Sedangkan kamu, Allah dan Rasul ada bersama kamu." Maka Nabi kata, "Lepas ni, mereka akan balik dengan lembu kambing mereka, harta rampasan mereka. Tapi kamu, wahai orang Madinah, kamu balik bawa aku. Mana lebih menguntungkan kamu bawa balik lembu kambing macam mereka ke bawa balik aku?" Maka Rasulullah menangis, mereka semua menangis. Rasulullah sambung lagi, "Sekiranya ada satu puak melalui satu lembah puak lalu, dan satu puak lagi, puak orang Ansar memilih lembah yang lain, nescaya aku tetap akan memilih lembah yang dilalui oleh orang Ansar." Apa maksud kata-kata Nabi? Maksud kata-kata Nabi ialah, aku ni sampai bila-bila pakai duduk dengan kamu orang Ansar. Jadi takkanlah kerana harta benda yang akan mereka tinggalkan, akan habis, remeh ya. Maksudnya bayangkan, orang tu dapat 100 ekor unta, Nabi kata remeh. Seekor unta beribu lebih kurang, seekor unta lebih kurang 4,000 contoh. Semua sekarang lah, lebih kurang. Wallahualam, saya pun tak lama tak dengar mudah.com harga unta berapa. Harga unta lebih kurang seekor 4,000. Kalau Abu Sufyan dapat 100 ekor, maksudnya berapa dia dapat? 400,000. Jadi Nabi kata 400,000 yang dapat daripada dia, anak dia 3 orang tu, 400,000 lebih kurang 1,200,000. 1.2 juta. Nabi kata remeh. Apa yang Allah Ta'ala bagi, takkanlah kerana kamu tak dapat benda-benda macam tu, menyebabkan kamu lupa nikmat besar Allah Ta'ala telah bagi pada kamu. Rasulullah cakap macam tu pada sahabat-sahabat. Di kalangan mereka, masa Nabi panggil, ada yang mungkit kat Nabi lah. Di kalangan mereka, "Ya Rasulullah, dulu kamu dipinggirkan oleh kaum kamu. Kami ambil kamu, sedia melayan kamu. Kamu ditimpa bahaya, kami sentiasa melindungi kamu. Okey, kamu datang dalam keadaan tidak ada apa-apa, tapi kami sambut dan kami raikan kamu." Itu antara ayat-ayat orang Ansar pada Nabi SAW. Maka Nabi tanya balik, "Bukankah aku ni yang menyebabkan kamu dapat hidayah? Bukankah aku ni menyebabkan kamu dapat jadi kaya, kamu dapat bersatu hati? Jadi takkanlah kerana nikmat-nikmat yang orang tu dapat, yang tak ada apa nilai pun, sebabkan kamu lupa nikmat Allah." Jadi, walaupun cerita tu cerita tentang zaman dulu, tapi pengajaran sampai kita sekarang.
Kita tengok ini orang kafir yang menentang Islam, orang kafir yang mengutuk Islam, yang mencaci maki orang Islam, Allah Ta'ala bagi rumah besar. Kebun durian berlambak Allah Ta'ala bagi. Bukan kat Arab pula, kat tempat lain. Contoh. Allah Ta'ala bagi tanah banyak, rumah besar, kereta hebat, duit berlambak. Kat Malaysia ni, orang kaya-kaya kebanyakan bukan Islam. Adalah seorang dua nama orang Islam. Okey? Jadi takkanlah kerana kita cemburu tengok rumah besar, kereta besar, tanah mana yang mereka ada, menyebabkan kita lupa satu nikmat yang paling besar Allah bagi pada kita. Apa dia? Iman Islam. Iman Islam ni yang lagi besar pada rumah, tanah, kereta, pangkat mereka ada. Jangan kerana pangkat mereka ada, kita lupa nikmat Allah bagi pada kita. Lagi malang, lagi nasib malang, seorang yang Allah Ta'ala bagi dia hafal Quran. Allah bagi dia ilmu agama, hafal Quran. Tapi dia cemburu tengok orang ada kereta, cap ABC. Motor, cap ABC. Dia cemburu. Dia kata, kenapa aku tak dapat? Aku dah lama doa nak kereta tu, tak dapat-dapat pun. Aku dah lama doa nak beli motor tu. Buat loan, nak try buat loan bank nak beli motor tu, tak dapat. Contoh. Kenapa aku tak dapat? Jadi Allah Ta'ala nak kata, Allah bagi kamu Quran, ilmu Quran tu, kamu boleh bawa sampai mati. Tapi kamu dengki dengan bersih buruk yang mereka ada. Kamu dengki dengan harta yang banyak yang mereka tak boleh bawa mati. Jadi ini kata-kata Nabi pada Ansar. Maka orang Ansar menangis, Nabi menangis, orang Ansar pun menangis. Di Nabi SAW, okay, orang yang sentiasa adil. Walaupun nampak pembahagian tak adil, tapi Allah Ta'ala bagi ilham pada Nabi. Apa tujuan dia? Nabi SAW nak tackle hati-hati orang masuk Islam tu. Mereka baru masuk Islam, mereka sanggup berperang bersama Nabi SAW. Maka nak menghargai kebaikan mereka, Nabi bagi juga pada mereka banyak orang Ansar yang Nabi tak bagi langsung. Itu antara hikmah kebijaksanaan Nabi SAW. Jadi, beberapa perkara kita nak bincang. Antaranya ialah, dalam satu kumpulan, sekiranya ada beberapa orang yang tak bagus, tak kualiti, dari sudut iman, dari sudut amal, dari sudut takwa, maka kesan beberapa orang tu akan menyebabkan kesan tak baik pada satu kumpulan. Contoh dalam peperangan Uhud, kita dah lalu kisah Uhud. Orang Islam kalah kan? Sebab antara 50 orang tentera pemanah yang berduduk atas bukit Uhud, Nabi kata jangan turun. Turun juga, tak bukan 50 tu semua. Sebahagian pada 50 tu turun. Oleh kerana sebahagian tu turun, semua orang Islam kalah. Jadi, kesan tak baik daripada beberapa orang memberi kesan kepada satu jemaah. Itu satu. Dalam ayat ni pula, kesan 100 orang yang kualiti, yang duduk bersama Nabi, yang tak lari tu, 80 orang atau 100 orang tadi tu yang saya cerita tu, kesan keberanian mereka menyebabkan seluruh jemaah lain dapat kemenangan. Jadi apa khulasa dia? Ulama kata, seorang bertanggungjawab untuk semua, semua bertanggungjawab untuk seorang. Kalau kita seorang je buat maksiat, kita dengan fikir aku seorang je buat, biarlah. Kesan aku seorang buat maksiat akan dapat pada seluruh orang dapat maksiat juga. Dan kita seorang jaga amal, kita seorang je puasa, kita seorang je solat Jumaat contoh. Kita jangan kata, alamak aku seorang je. Kadang-kadang dengan sebab kita seorang punya kebaikan, Allah Ta'ala suka kita, Allah Ta'ala selamatkan semua kampung daripada keburukan. Jadi Dr. Hamka tulis dalam buku dia bagus. Orang Indonesia panggil kualitas dengan kuantitas, bahasa Indonesia. Dia kata, di sisi Allah, kualitas lagi penting pada kuantitas. Maksudnya, kualiti lagi penting pada kuantiti. Kualiti yang baik akan memberi kesan pada kuantiti. Walaupun yang dalam 1,200 orang, dalam 1,200 orang tentera Islam tadi, yang kualiti 80-100 orang, yang lain tu lari, hanya meramaikan kuantiti. Allah Ta'ala tetap beri kemenangan kerana kualiti yang ada pada 100 orang. Ya Allah Ta'ala, dia tak tengok kuantiti. Kamu sikit ke, ramai ke, Allah nak bagi menang, terpulang pada Allah. Allah Ta'ala tak terikat pun. Allah Ta'ala dah kata, kamu ramai, menang. Kamu tak ramai, susah nak bagi menang. Tak. Allah Ta'ala tengok kualiti. Badar, sahabat sikit je, orang kafir ramai, kenapa menang? Kualiti. Uhud, sahabat ramai sikit pada Badar, tapi kalah, kenapa? Masalah kualiti. Walaupun kuantiti ni ramai. Jadi hari ini, orang Islam hari ini,
di samping kita usaha mengkuantitikan Islam, Ustaz Firdaus Wong, Bro Syakiri, Dr. Zakir Naik, baguslah tu. Usaha mereka kita nampak zahirnya mengkuantitikan. Maksudnya meramaikan jumlah orang Islam. Bagus tak? Bagus. Tapi kita tak nampak ke di kalangan ramai orang Islam hari ni yang lahir Islam, mak Islam, banyak Islam, kualiti tak ada. Semayang pun tak ada. Okey. Baru ni ada hamba Allah cakap, kita semua kenal, boleh ramai tak semayang. Semua orang marah. Contoh kan? Tak bolehlah cakap macam tu. Tapi hakikatnya ramai tak orang Islam tak semayang? Ramai orang Islam tak semayang. Ada satu sekolah kat Kuantan. Cikgu ni, dia tanya pelajar-pelajar tingkatan 4. Pelajar-pelajar tingkatan 4 ni kebanyakannya dah balik lah. Pelajar tu lebih kurang 50 orang satu kelas. Dia pun tanya, siapa yang dia hari ni boleh semayang subuh, tapi siapa yang hari ni dia bersolat subuh? Dalam 50 orang pelajar satu kelas, 40 orang satu kelas tu, dia tanya siapa saya nak cakap betul-betul, saya nak tanya soalan betul-betul, siapa yang solat subuh? Pelajar tingkatan 4 tu yang kat tangan 5 orang semayang subuh bagi tadi. Jangan tanya pula, Ustaz yang perempuan tak boleh semayang? Tak, yang tak boleh semayang tu kita tolak tepi lah, tak boleh semayang tu. Tapi di kalangan 50 orang tu, 5 orang je kat tangan, katakanlah lelaki 20 orang. Contoh. Itu satu kelas tingkatan 4 tu, dia tak banci satu sekolah lagi. Kita nampak masjid ada orang, ya. Yang tak ada orang tu lagi ramai. Jadi di samping orang Islam kena ramai, ramai itu penting. Lagi penting yang ramai itu ramai yang berkualiti. Siapa yang kualiti? Yang mukmin, yang muttaqi, yang dekat dengan Allah, yang tak suka buat maksiat, yang risau, rasa bersalah kalau terbuat dosa maksiat, itu yang penting. Okey, baik. Jadi pengajaran dia ialah jangan kita rasa cukup dengan apa kita ada. Kalau bab dunia tak apa rasa cukup. Maksud bab dunia ni, dia orang ada rumah besar, kereta besar, motor besar. Contohlah, saya pun minat juga. Walaupun ustaz manusia juga. Tapi saya kata apa? Saya dah ada kereta cukup lah. Kenapa nak pakai kereta macam dia? Kenapa perlu nak pakai kereta macam dia? Sedangkan kereta saya ada ni boleh balik kampung, boleh bawa anak isteri ke jalan-jalan, cukup lah. Saya nak rumah besar macam dia lah. Rumah saya sekarang pun dah okey. Walaupun sewa tapi tak kena hujan, tak kena panas. Okey, dah cukup. Tak ada masalah. Contoh. Itu perasaan kaya hati yang terpuji. Sebab tu antara doa Nabi ajar kan? Apa doa Nabi ajar? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta petunjuk, ketakwaan, kemuliaan diri dan kekayaan hati. Allah Ta'ala bagi kekayaan hati ni, Masya Allah. Apa orang ada? Ya, aku ada juga. Dia ada rumah, aku ada rumah. Walaupun rumah biasa je, tapi okey, boleh duduk, boleh tidur, boleh tak ada masalah, tak kena hujan panas. Okay. Dia ada kereta, aku ada kereta juga. Walaupun kereta dia berjenama luar negara, kereta aku, kita Malaysia pun, okey, boleh balik kampung, tak ada masalah, selesai masalah. Dia ada motor, aku ada motor juga. Walaupun motor dia harga RM60,000, motor aku harga RM6,000, okey, tak ada masalah, selesai masalah. Orang ni Allah Ta'ala bagi rina kat dia, selesai masalah dunia. Jadi rina tu rina terpuji. Rina maksudnya tidak perlukan lagi. Perkataan rina tu maksudnya tidak berhajat. Perasaan rina pada Allah tu yang tak terpuji. Apa maksud dia? Oleh kerana dia ada segala-galanya, dah ada rumah, dah ada kereta, duit dah banyak dalam dia berjuta, dia rasa tak perlu lagi pada Allah, itu yang sifat tidak terpuji. Baik. Kemudian Rasulullah SAW setelah beberapa hari kemudian, didatangi oleh wakil daripada puak Bani Hawazin yang kalah terlihat tak wakil. Kata, ya Rasulullah, kami minta maaf, mohon ampun pada Allah terhadap apa yang kami buat. Kami nak taubat, nak minta maaf, nak masuk Islam balik. Boleh tak? Dia kata, ya Rasulullah, di antara 6,000 orang tu yang kamu tawan tu, mereka adalah keluarga kami, isteri kami, anak-anak kami. Dan juga di kalangan mereka tu, ya Rasulullah, ada kaum kerabat ibu susu kamu. Antara yang join tadi adalah Bani Sa'ad bin Bakar. Ingat tak ibu susu Nabi? Ibu susu Nabi nama apa? Halimah. Okey. Nama dia Halimah. Nama dia Halimah binti Zuhaib. Nama ibu susu Nabi Halimah binti Zuhaib. Kita panggil Halimah tu Sa'diyah tu. Sa'diyah tu nama bani dia. Bani Sa'ad bin Bakar. Nama bani dia Bani Sa'ad bin Bakar. Nama sebenar ibu susu Nabi Halimah binti Zuhaib. Jadi ada dua pendapat. Pendapat mengatakan masa tu Halimah binti Zuhaib dah tak ada dah. Yang adanya anak perempuan dia nama
Asyaima. Nama anak perempuan dia Asyaima. Jadi Asyaima dengan Nabi kira macam mana? Adik-beradik susuan. Dia pun termasuk yang ditawan juga oleh orang Islam. Maka dia kata Rasulullah lepaskanlah mereka kerana mereka tu dulu ada di kalangan mereka yang masa kamu kecil, mereka dukung kamu, gendong kamu, bermain dengan kamu. Maka Rasulullah ada pendapat mengatakan, wallahu a'lam betul tak betul. Di antara yang ditawan tu juga termasuk ibu susu Nabi, Halimah As-Sa'diyah. Maka dalam pendapat tu, wallahu a'lam, Imam Dr. Hamka tak datangkan sumber kat mana, tapi dia kata ada pendapat. Nabi jumpa Halimah Sa'diyah, ibu susu Nabi, Nabi peluk, Nabi cium ibu susu Nabi SAW. Maka Nabi kata, wahai Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, boleh tak lepaskan mereka ni yang tawanan aku bagi kat kamu tadi tu secara percuma, tanpa minta pampasan. Sebab mereka semua orang yang kalah tadi tu, mereka telah habis pampasan mereka. Habis duit nak pampasan. Kalau minta pampasan nak bayar, pergi semua dah habis. Maka Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib telah bagi balik semua tawanan-tawanan tu pada keluarga mereka balik. Okey, boleh ya? Okey, kemudian Allah Ta'ala kata dalam ayat Allah Ta'ala telah mengazab orang kafir. Orang kafir kat sini maksudnya adalah orang kafir yang tetap tak nak masuk Islam. Di kalangan mereka ada yang mati. Yang tak mati habis segala-gala. Harta benda semua habis. Dah bawa semua nak pergi perang, semua habis lah. Itu maksud ayat kita sekarang. Allah Ta'ala mengazab orang kafir dan itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Okey, masuk muka surat baru. Habis dah kisah peperangan Hunain. Masuk muka surat baru. Kita habis muka surat 191 ni, maksudnya kita dah masuk setengah juzuk 10. Semua kemudian yatubu menerima taubat. Yatubu menerima taubat. Allahu oleh Allah. Pasal kualiti dan kuantiti tadi kan. Kita dah lalu kisah Talut dan Jalut. Kita dah lalu dalam surah Baqarah. Tentera Talut sikit je melawan tentera Jalut yang ramai, jauh lebih ramai. Tapi Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada tentera Talut walaupun sedikit mengatasi tentera Jalut. Sebab walaupun mereka sedikit, mereka ada kualiti. Walaupun mereka sedikit, mereka ada kualiti. Kita mungkin tak mampu, kita mungkin tak berani, kita mungkin tak pandai nak jadikan kuantiti orang Islam lagi ramai. Kita mungkin tak pandai. Tapi kita boleh usaha menjadikan diri kita, anak keluarga kita sekurang-kurangnya orang Islam yang berkualiti. Pastikan jaga solat, tutup aurat, baca Quran, tinggal dosa-dosa besar. Itu kualiti di sisi Allah Ta'ala. Itu kualiti di sisi Allah Ta'ala. Dan memang Nabi sebut akhir zaman nanti, ada satu hadis, saya lupa yang panjangnya. Nabi kata akhir zaman nanti, orang Islam banyak tapi macam buih-buih di lautan. Buih di lautan, kita ambil kayu paling halus sekali kita buat macam tu. Kita tolak ke kiri lah buih tu. Kita tolak ke kanan lah buih tu. Apa maksud hadis tu? Orang Islam ramai tapi tak ada power. Kita tengok kat negara Arab tu, Palestin tu kecil tengah-tengah. Keliling semua negara Arab, betul kan? Tapi satu habuk negara tak boleh buat apa-apa terhadap orang Islam kat Palestin yang kena seksa dengan orang Yahudi tu. Kita dah cakap mereka lah, kita pun termasuk juga di kalangan buih-buih tu. Kita pun termasuk juga di kalangan yang buih-buih tu. Okey, sebab cakap je banyak, amal tak banyak. Jadi, kita boleh usahalah pada hari ni nak jadikan diri kita orang Islam yang berkualiti. Boleh? Okey, baik. Seterusnya semua kemudian yatubu menerima taubat. Allahu oleh Allah. Min daripada. Ba'di sesudah. Zalika demikian itu. Zalika demikian itu. Ala kepada. Man siapa yang yasha'u dia kehendaki. Yasha'u dia kehendaki. Wa dan Allah. Okey, baik. Saya sebut kualiti-kualiti tadi kan. Apa kualiti yang penting daripada orang Islam? Apa kualiti penting daripada orang Islam? Tahajud. Tak. Memang bagus tahajud. Tapi dia bukan keutamaan. Hafal Quran. Tak. Jihad. Tak. Ulama kata kualiti yang penting yang ada dalam orang Islam adalah taat.
Kualiti dia taat. Kalau kaki tahajud malam-malam, siang-siang maksiat, tak ada guna juga. Hafal Quran 30 juzuk, tapi kaki ni, maksiat tu maksiat ni, tak ada guna juga. Sebab tu, kekualitian. Bahasa betul ni, bahasa baru ni. Kualiti yang Allah nak dalam tentera Islam, orang Islam adalah taat. Walaupun tak hafal Quran, walaupun tahajud kadang-kadang, walaupun puasa Isnin Khamis tak istiqamah, tapi taat dia pada Allah terhadap benda wajib, tinggalkan benda yang haram, itu yang ada kualiti. Itu yang ada kualiti. Kalau dapat tinggal benda haram, dapat jaga solat, ditambah dengan tahajud, ditambah dengan hafal Quran, lagi kualitinya bertambah-tambah. Boleh? Ni kita ni tak adalah kata lepas ni aku kena hafal Quran, lepas ni aku kena tahajud setiap hari tak boleh tinggal, aku kena tambah lagi Isnin Khamis, campur lagi Rabu, contohlah. Tak. Kita usahakan diri kita sekurang-kurangnya taat sama perintah Allah, tinggal semua dosa-dosa besar. Itu yang menunjukkan kita ada kualiti sebenarnya. Okey, baik. Seterusnya, maafkan saya. Zalika ala ke atas man, siapa yang yasha'u dia kehendaki. Yasha'u dia kehendaki. Wa dan Allah Ghafurun maha pengampun. Ghafurun maha pengampun. Rahimun maha penyayang. Rahimun maha penyayang. Baik. Bila cerita bab taat, dalam satu jemaah, dalam satu kumpulan, semua jemaah kena ada sifat taat. Apa masalah kita? Masalah kita ialah sekiranya keputusan ketua kumpulan kita, ketua jemaah kita, keputusan tu kena dengan jiwa kita, baru kita nak taat. Tapi kalau keputusan tu tak kena dengan jiwa kehendak keinginan kita, kita tak nak taat. Betul kan? Dalam kes peperangan Hunain ni, pembuat keputusan tu siapa? Pembuat keputusan dalam kes Hunain ni adalah manusia terbaik. Yang tukang buat keputusan dalam kes Hunain ni adalah manusia teradil, terbaik, paling amanah, paling jujur. Siapa dia? Nabi SAW. Pun begitu, masih ada keputusan Nabi yang tidak dipersetujui. Betul kan? Sahabat-sahabat jadi macam tak setuju. Jadi apa poin saya? Saya nak beritahu ialah, tidak ada hari ni kat muka bumi ni, mana-mana ketua yang boleh buat keputusan yang mana keputusan tu memuaskan hati semua orang bawahan dia. Ada tak? Tuan-tuan pernah jadi cikgu, pernah jadi guru besar, pernah jadi ketua persatuan, pernah jadi ketua AJK dan sebagainya. Wallahualam. Pernah tak kita buat satu keputusan yang mana keputusan tu semua orang akan setuju, redha, puas hati? Tak. Takkan ada. Walaupun kita orang baik, walaupun kita orang jujur, walaupun kita orang amanah, bukan mati amanah, walaupun kita orang yang ada sifat amanah, belum tentu keputusan kita akan diterima oleh semua orang. Nabi SAW yang paling jujur, amanah, baik, bagus tu pun, keputusan dia ada yang tak terima. Sebab tu hari ni, minta maaf tutup politik sikit. Sebab tu hari ni parti tu berlambak-lambak. Saya buat parti saya sendiri. Contohlah, ada orang bawah saya tak setuju dengan pendapat saya. Sekali tak setuju, dua kali tak setuju. Kali ketiga tak setuju, pop, keluar buat parti baru. Sebab tu sekarang parti dah makin banyak macam-macam parti. Daun pisang, parti daun jambu, daun kelapa, macam-macam parti ada. Sebabnya apa? Sebab masing-masing tak boleh nak taat, terpaksa keluar buat kumpulan baru. Dalam Islam, taat tu penting. Nabi kata kamu kena taat pada pemimpin kamu walaupun dia maksiat. Selagi mana dia tak suruh kamu buat maksiat. Dia tu kaki maksiat. Pemimpin tu kaki maksiat, pemimpin tu kaki macam-macam kaki lah. Selagi dia tak suruh kamu buat maksiat, kamu kena taat dia. Nak ceritanya dalam kes ni, dalam kes pemimpin ni, kita kena taat, kena satu hati. Kalau masing-masing tak nak taat, maka akan keluarlah kumpulan Islam kedua, kumpulan Islam ketiga, kumpulan Islam keempat. Kenapa? Tak setuju dengan dia, buat kumpulan baru. Tak setuju dengan dia, buat kumpulan baru. Jadi dalam orang agama Islam, taat itu penting. Betul Allah pesan kan? Ya ayyuhallazina amanu, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Orang beriman, taatlah Allah dan Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Walaupun pemimpin tu kaki samlak, kaki rasuah, kaki macam-macam,
Selagi dia tak suruh kamu buat dosa maksiat benda haram, kamu kena taat pada pemimpin tersebut. Bukan nak sokong kerajaan. Siapa saja jadi kerajaan, kita kena taat. Boleh? Okey, baik. Tolong terjemahkan ayat kita hari ini. Minta maaf banyak. Dr. Mawardi, terjemahkan Dr. Mawardi. Ayat 27 ni. Okey Ustaz. Kemudian menerima taubat oleh Allah daripada sesuatu demikian itu kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Okey, baik. Ayat ini saya dah terangkan tadi. Lepas pada tu ada wakil yang saya terangkan tadi. Ada wakil daripada Bani Hawazin jumpa Nabi, minta maaf, nak taubat masuk Islam. Nabi menerima mereka sebagai orang Islam dan Nabi serahkan balik tawanan-tawanan kepada family mereka masing-masing. Jadi mereka walaupun dah melawan Nabi sebelum ni, melawan orang Islam sebelum ni, Allah Ta'ala masih buka peluang untuk mereka taubat pada Allah Ta'ala. Jadi siapa yang taubat lepas pada itu, Allah Ta'ala terima juga lah. Adapun ketua mereka yang nama Auf bin Malik tu, sampai bila-bila tak taubat, sampai bila-bila kafir, mati kafir lah. Itu satu. Yang kedua, ayat ini turun untuk orang Islam yang lari tadi lah, lari ke belakang tadi. Berdosa ke tak berdosa? Berdosa lari dalam peperangan. Pertama, lari dalam peperangan tu dah salah dah. Yang kedua, Nabi panggil tak mari. Salah juga. Dalam peperangan lari tu dah salah dah. Nabi panggil tak mari. Salah juga. Walau bagaimanapun, lepas pada tu mereka bertaubat. Maka Allah Ta'ala kata, Allah menerima taubat siapa yang dia nak lepas pada itu. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Habis peperangan Hunain. Saya terjemahkan. Kemudian menerima taubat oleh Allah daripada sesudah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Seterusnya, ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Innama hanya sanya al-musyrikun, orang-orang musyrik itu, al-musyrikun, orang-orang musyrik itu najasun, najis. Najasun, najis. Apa maksud najis? Bukan maksudnya zat dia najis. Tapi dua maksud, saya terangkan nantilah. Fa maka, la janganlah, yaqrabu, mereka menghampiri. Yaqrabu, mereka menghampiri. Yaqrabu, mereka menghampiri. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, Mekah lah. Ba'da, sesudah. Ataupun selepas. Ba'da, sesudah ataupun selepas. Amihim, tahun mereka. Amihim, tahun mereka. Haza, ini. Haza, ini. Terjemahkan dia. Puan Rohaya Muhammad Syuaib, terjemahkan Puan Rohaya. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, hanya sanya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram selepas tahun mereka ini. Okey. Surah ni diturunkan pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pada tahun tersebut tak nak pergi haji. Sebab tahun 8 Hijrah, Nabi SAW tawan kota Mekah. Bila dah tawan kota Mekah, tak Mekah Nabi punya, bila Nabi nak pergi buat haji, nak umrah, suka hati Nabi lah. Betul kan? Mekah tu dah jadi negara Nabi, milik Nabi. Nabi dah takluki kota Mekah tersebut. Bila-bila Nabi nak pergi, nak buat umrah ke haji, suka hati Nabi lah. Tapi Nabi SAW tahu, sahabat beritahu Nabi, tahun tersebut masih ada lagi orang musyrikin datang dan mereka masih lagi melakukan ritual haji ikut amalan mereka sebelum ni. Antaranya ialah tawaf tidak berpakaian. Maka Nabi SAW tak nak pergi haji masa tu sebab tak nak tengok orang buat pelik-pelik dekat situ kat tanah suci. Maka Rasulullah hantar wakil Sayyidina Ali sampaikan surah ni pada haji tahun tersebut kepada semua orang termasuk orang musyrikin yang buat haji masa itu. Maka Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman,
perintah ni diberitahu pada orang beriman sebab apa? Patutnya cakaplah pada orang musyrikin. Betul kan? Cakap, wahai orang musyrikin, kamu najis, jangan masuk Masjidil Haram. Betul kan? Ini tak. Allah cakap, wahai orang beriman, ada suruhan sebenarnya. Ada suruhan sebenarnya. Bos, dia cakap kat pekerja dia, tolong pastikan jangan bagi dia masuk. Ataupun bos cakap kat pekerja dia, wahai pekerjaku sekalian, juru jual tak boleh masuk office kita. Bos cakap kat pekerja dia. Contohlah. Jadi maksudnya apa dia? Pekerja-pekerja kena larang, kena halang. Okey? Juru jual masuk ke office-office dia. Jangan pula pekerja dia, juru jual datang, dia tengok. Lepas tu bos dia tanya. Lepas tu juru jual tu masuk. Bos dia pun tanya pekerja dia. Awak hang tak bagi dia, awak hang bagi dia masuk, awak hang tak halang dia masuk. Jadi pekerja jawab, bos hanya cakap juru jual tak boleh masuk. Bos tak cakap apa kat saya, jangan bagi dia masuk. Tu pekerja insya-Allah kena buang terus kerja. Cerdik sangat. Bila bosnya kata kat pekerja dia, juru jual tak boleh masuk, tu je ayat dia. Sebaliknya ialah, bukan sebalik, terkandung dalam kata-kata tersebut perintah. Bos dia cakap kat pekerja, wahai pekerja, nama pekerja dia Azwan. Wahai Azwan, juru jual tak boleh masuk. Okey? Okey. Kata-kata tu macam ayat penyata kan? Juru jual tak boleh masuk. Betul kan? Tetapi di sebalik kata-kata penyata tu ada suruhan. Maksud suruhannya ialah kamu naklah menghalang, melarang juru jual daripada masuk. Sama juga dalam ayat ini. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, orang musyrikin tu adalah najis. Janganlah mereka masuk Masjidil Haram. Maksudnya, kamu orang beriman kena cegah, kena halang, kena tegah, kena marah mereka. Jangan biarkan mereka masuk Masjidil Haram. Kenapa Allah Ta'ala nak cakap pada orang musyrikin? Mereka bukan nak dengar perintah Allah Ta'ala pun. Kamulah orang beriman. Kamu orang beriman, jangan bagi mereka masuk. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala nak cakap mereka ni tidak ada nilai bagi Allah. Contoh mudah macam ni. Contoh. Okey? Ni contoh. Kita ni anak yang jahat. Ni contoh. Ni sekarang contoh. Kita anak yang jahat. Buat hal. Okey? Setelah kita balik rumah. Okey? Kita nak pergi makan. Ayah kita kata apa kat adik-adik kita? Ayah kata kita ada adik 3 orang. Contohlah. Kita ni jahat. Ayah cakap kita apa? Kat adik kita. Kamu. Ingat makanan dalam rumah ni untuk ayah, ibu dan kamu 3 beradik je. Kita ni yang jahat. Apa perasaan kita masa tu? Kita ni memang orang jahat lah. Memang kita ni anak yang jahat. Tak dengar kata, degil, keras kepala. Ayah kita masa kita balik tu tak cakap dengan kita pun. Ayah tu boleh cakap dengan kita yang jahat ni. Contoh nama kita, Zaid contoh. Zaid, kamu jangan makan lagi dalam rumah aku. Nak makan kat luar. Degil sangat. Boleh kan? Boleh tak? Boleh. Ayah cakap macam tu, boleh. Tapi nak suruh si Zaid ni terasa hati lebih dalam lagi. Depan Zaid, ayah cakap kat anak yang lain. Wahai anak kedua, ketiga, keempat. Nama ABC. Wahai ABC. Makanan dalam rumah ni yang boleh makan ayah, ibu, dengan 3 orang je. Zaid dia masa tu dengar apa perasaan dia? Hinanya aku, teruknya aku, tak gunanya aku. Padahal boleh ayah cakap direct dengan aku. Tapi anak suruh terasa hati lebih, dia cakap kat 3 orang lagi. Allah Ta'ala boleh dia cakap? Boleh je. Wahai orang musyrikin, kamu jangan masuk lagi Masjidil Haram. Boleh tak? Boleh. Tapi Allah Ta'ala tunjuk betapa tak bernilainya mereka. Betapa tak gunanya mereka. Betapa tidak berharganya mereka. Allah cakap pada orang beriman. Seolah-olah mereka rasa aku ni langsung tak ada nilai bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh cakap direct kat aku. Tapi Allah Ta'ala cakap direct kat mereka. Apa tujuan dia? Supaya orang musyrik itu menyedari yang mereka tidak ada apa pun di sisi Allah Ta'ala. Maka Allah ayat ini Allah Ta'ala cakap pada orang musyrikin, orang mukmin, orang
Ustaz, saya dapat mesej bandwidth Ustaz low. Okey, baik. Sorry ya. Maaf, kat mana saya berhenti tadi? Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, orang musyrik adalah najis. Apa maksud najis? Maka ada, Dr. Hamka tulis, ada orang-orang yang memahami secara literal. Jadi mereka beranggapan orang musyrikin tu najis badan dia. Zat dia, badan dia najis. Pegang tangan dia najis. Okey, duit yang dia pegang duit jadi najis. Maksud najis di sini dua perkara. Pertama, Allah Ta'ala anggap mereka najis kerana hati mereka merasakan, meyakini ada Tuhan selain Allah. Hati mereka merasakan, meyakini ada Tuhan selain Allah. Bila mereka merasakan, meyakini ada Tuhan selain Allah, maka itulah najis. Kefahaman dalam hati ada Tuhan selain Allah, tu yang najis bagi Allah. Tangan, kepala, rambut mereka tak najis. Itu satu. Maksud bagi Allah, mereka ni najis ialah kerana mereka tidak pandai bersuci. Mandi wajib tak pandai, ambil wuduk tak pandai. Mandi wajib tak pandai, ambil wuduk tak pandai. Lagi, apa lagi? Tayamum tak pandai, istinja tak pandai. Itu maksud mereka najis. Bukanlah maksud seluruh badan mereka najis. Kerana dalam hadis riwayat ada riwayat mengatakan Nabi SAW pernah pergi satu tempat, Nabi guna timba. Sahabat-sahabat guna timba milik orang musyrikin. Timba mereka tu, okey, sahabat-sahabat guna milik orang musyrikin. Nabi tengok, Nabi tak marah pun. Nabi tak kata, tu orang kafir punya, basuh dulu, bilah dulu. Sekali air tanah, nak kali air biasa. Tak buat. Boleh guna. Bahkan Nabi SAW, tetamu kafir datang, Nabi jemput masuk, duduk dalam masjid. Tetamu kafir datang, orang Yahudi ada, pemimpin musyrikin ada, Nasrani Najran pun ada datang jumpa Nabi SAW. Okey, Nasrani Najran datang jumpa Nabi SAW. Nabi panggil duduk dalam majlis, duduk dalam masjid Nabi. Kalaulah mereka tu najis, kalaulah mereka tu datang najis, Nabi kata duduk kat luar, kamu najis tak boleh masuk. Tak. Orang musyrikin, badan mereka, tangan mereka tak najis. Kalau bersalam tak ada masalah, boleh pergi semayang. Tak ada kata bila bersalam dengan mereka kena samak dulu ke, kena cuci balik. Tak. Badan mereka tak najis, tubuh mereka tak najis. Yang najis pertama kefahaman mereka, yang kedua kurangnya ataupun tiadanya ilmu mereka dalam bab bersuci. Itu makna mereka najis. Jadi, orang Islam pun, kalau dalam hati mereka ada yakin selain Allah, keyakinan itu adalah keyakinan yang najis. Okey? Dia yakin duit boleh selesaikan masalah. Dia yakin baik dengan orang besar-besar, baik dengan menteri-menteri boleh selesaikan masalah. Keyakinan itu keyakinan yang najis, walaupun kita kata tak keluar pada Islam. Yang kedua, orang Islam, dia Islam tapi tak pandai mandi wajib, tak pandai bersuci, tak reti buat tayamum, tak pandai buat istinja. Maka bagi Allah, dia tu masih lagi bernajis. Boleh? Okey, baik. Seterusnya, habiskan ayat ni. Wadan, in jika, khiftum, kamu takut, khiftum, kamu takut, ailatan, kemiskinan, ailatan, kemiskinan, fa maka saufa kelak yughnikum akan mengkayakan kamu, yughnikum akan mengkayakan kamu, Allahu oleh Allah, min daripada, fadlihi kurniaannya, fadlihi kurniaannya, in jika sya'a dia kehendaki, sya'a dia kehendaki, inna sesungguhnya,
Allah alimun maha mengetahui, hakimun maha bijaksana. Hakimun maha bijaksana. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Mainun, dulu terjemahkan Puan Mainun. Dan jika kamu takut menjadi miskin, maka kelak kamu akan menjadikan kamu kaya oleh Allah daripada kurniaannya jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Okey. Terima kasih Puan Mainun. Ayat 28 ni Allah Ta'ala kata, orang Mekah sebelum ni, mereka punya ekonomi, bergantung pada musim haji. Pada musim haji ni pertama apa mereka jual kat Mekah, orang luar datang beli semua habis. Untunglah satu. Yang kedua, mereka berhajat juga nak makan buah-buahan luar kota Mekah, nak pakai pakaian yang luar di kota Mekah, nak beli pinggan mangkuk, nak beli barang-barang hiasan yang luar kota Mekah. Mereka berhajat juga. Betul kan? Jadi kalaulah agama Islam tak bagi orang luar masuk, maka tahun depan tak boleh makan dah buah anggur negara sana. Tak boleh nak beli dah sutera daripada negara sana. Tak boleh nak beli dah pinggan mangkuk, perhiasan-perhiasan daripada negara sana. Sebab mereka kafir tak boleh masuk. Jadi tahun depan kita punya bisnes slow, sale tak bagus. Itu satu. Kemudian kita tak dapat lagi nak rasa buah-buahan daripada negara sekian. Sutera, kain selimut, kain cadar daripada negara sekian tak dapat rasa lagi. Sebab sesama Muslim dia boleh buat haji. Jadi sesama Muslim boleh buat haji, yang ramainya pada Madinah. Pada Madinah, kita Mekah. Madinah Mekah, makanan lebih kurang sama. Pakaian pun lebih kurang sama. Jadi kita tak dapatlah nak rasa lebih-lebih. Maka Allah Ta'ala kata, kalau kamu takut miskin, maksudnya kalau kamu takut bisnes kamu kurang, sebab tetamu datang tak ramai, jangan risau. Kerana Allah Ta'ala boleh mengkayakan kamu. Orang Mekah ni, mereka dulu kaya raya sebab mereka jadi tuan rumah musim haji. Negara Malaysia jadi tuan rumah sukan Commonwealth, contohlah. Berapa banyak hotel-hotel naik sale, berapa banyak pekerja-pekerja teksi untung, berapa banyak Grab Food, Grab Car untung. Sebab satu dunia datang nak meraihkan sukan Commonwealth kat tempat kita, tu contoh. Tu berapa tahun sekali. Mekah ni, tiap-tiap tahun orang datang buat haji, orang luar datang buat haji. Pula tu musim haji, harganya kat Mekah sekarang pun sama, Ciqiqun darahun nama dia. Kat musim haji harga barang jadi Ciqiqun darahun. Musim biasa cukup kepala lelaki ni 10 riyal. Musim haji 30 riyal. Musim biasa naik teksi daripada Mekah ke Mina 20 riyal. Musim haji 150 riyal. Jadi mereka ni buat duit musim haji. Zaman dulu pun sama juga. Zaman dulu mereka buat duit musim haji. Satu dunia datang buat haji kat mereka. Sebab zaman Nabi Ibrahim lagi, Nabi Ibrahim dah sebarkan orang kena buat haji. Tengok surah Ibrahim ya. Surah Ibrahim. Surah Al-Hajj, maafkan saya. Jadi nasihat saya kepada orang nak pergi haji umrah, bacalah tafsiran surah Al-Hajj. InsyaAllah kita pergi haji dengan lebih menjiwai, mendalami. Tengok muka surat page 344 ya, page 344. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. Ya, hilang muka surat. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Muka surat 340. Page 335. Page 335 ayat 27. Tolong baca terjemah dia. Puan Inun Mahri. Tolong baca Puan Inun. Page 335 ayat 27. Dan serukanlah umat
manusia untuk mengerjakan ibadat haji, nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datang dari berbagai jalan iaitu dan ceruk rantau yang jauh. Allah suruh Nabi Ibrahim serukan dalam hadis, dalam ayat ni. Kalau kita baca tafsir dia, Nabi Ibrahim kata, ya Allah, suara aku bukan sampai nak seru semua orang. Allah Ta'ala suruh sampaikan, lepas Nabi Ibrahim seru, maka suara Nabi Ibrahim tadi Allah Ta'ala hantar ke setiap pelosok dunia, sehingga setiap pokok daun-daun binatang dengar seruan tersebut. Betul ramai datang haji. Satu lagi tengok surah Ibrahim. Puan Inu tolong baca sekali lah surah Ibrahim. Ya. Surah Ibrahim. Ayat, muka surat. Muka suratnya, muka surat 260. 260. Ayat 37. Ayat 37. Dengar Ustaz? Dengar, Alhamdulillah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di sebuah lembah, iaitu Tanah Suci Mekah, yang tidak ada tanaman padanya, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, iaitu mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan sembahyang dan memakmurkannya dengan ibadat. Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian dari manusia tertarik gemar kepada mereka supaya datang beramai-ramai ke situ, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah hati-hati sebahagian manusia cenderung kepada Mekah supaya mereka gemar ke situ. Orang duit banyak tapi pergi Mekah setiap tahun. Walhal pergi Mekah tu tempat tula je, bukan ada tempat menarik pun. Kerana Allah Ta'ala jadikan hati manusia cenderung nak pergi semua. Dah pergi, nak pergi lagi. Dah pergi, nak pergi lagi. Dah buat haji, nak buat haji lagi. Dah umrah, nak umrah lagi. Sebab Nabi Ibrahim doa pada Allah Ta'ala. Jadi, oleh kerana Nabi Ibrahim seru, Nabi Ibrahim doa, memang ramai orang akan sentiasa nak pergi haji. Zaman dulu yang kafir-kafir musyrik pun nak pergi haji juga. Masa pergi haji, boleh berniaga tak? Boleh berniaga. Jadi bila lepas orang kafir, Allah tak bagi masuk Masjidil Haram. Orang Islam risau. Nanti tahun depan, kalau biasa datang 1 juta, tahun depan 500,000 je lah. Jadi kalau 500,000 kita punya bisnes, kita punya sale tak bagus macam sebelum ni. Allah Ta'ala kata, kalau kamu risau, kalau kamu takut, jangan risau. Aku kan ada, aku boleh berkayakan kamu. Sebab tu masa musim haji, tengok tadi muka surat 335, tadi dah refer lah, buka balik boleh, 335. Tolong baca terjemah dia Puan Hazar. Tolong baca Puan Hazar Bibi, page 335, ayat 28. Tadi Puan Inun baca 27, tolong baca 28. Jaya Ustaz. Ya, tak apa. Boleh? 335. Ayat 28 ya. Ya. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Di sini bermaksud hari raya haji dan hari tasyrik, iaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang dia berikan kepada mereka berupa haiwan ternakan. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara dan fakir. Okey. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim iklankan pasal haji agar mereka dapat menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Salah satu manfaat yang ada pada musim haji ialah boleh berniaga. Dan masa berniaga musim haji, sale-nya sangat tinggi sebab orangnya ramai. Tengok muka surat 31, boleh tak page 31. Puan Masyitah, tolong baca Puan Masyitah, page 31. Ayat ni nak beritahu boleh berniaga. Dia lepas pergi Mekah bawa tudung.
Lepas buat umrah haji, jual tudung. Boleh? Bawa sos madu, jual kat Mekah. Boleh? Orang Masyidah tolong baca muka surat 31 ayat 198. Tidaklah menjadi salah kamu. Dan bukanlah satu dosa bagimu mencari kurniaan daripada Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu. Walaupun sebelum itu kamu benar-benar termasuk dalam kalangan orang yang tidak tahu. Okey. Tiada kesalahan ke atas kamu untuk kamu mencari kurniaan daripada Tuhan kamu. There is no sin on you if you seek the bounty of your Lord during pilgrimage by trading. By trading. Maksudnya tiada kesalahan bagi kamu semasa musim haji untuk mencari kurniaan dengan cara berjual beli. Jadi Allah Ta'ala nak kata dalam ayat ni, kalau kamu tak boleh jual sebab orang kafir tak masuk, kalau kamu tak boleh nak berniaga sebab orang kafir kurang, jangan risau kerana Allah Ta'ala boleh mengkayakan kamu. Ayat ni nak ajar kita bahawasanya dalam bab cari rezeki, dalam bab ekonomi, tak perlu bergantung harap dengan orang kafir. Oh, kalau orang negara sana boykot kita, macam mana kita nak hidup? Kalau negara ke sana boykot kita, macam mana kita nak hidup? Kalau negara sana tak nak beli sawit kita, bagaimana kita nak hidup? Tak, Allah Ta'ala kata, Allah boleh kayakan kamu walaupun tanpa bantuan, tanpa pembelian, tanpa penjualan daripada orang kafir. Ini maksud ayat ni. Orang barat tak nak beli, kita pandang ke timur. Dulu kan ada menteri kita buat pandang ke timur, contoh. Orang timur tak nak beli, kita pandang ke barat. Orang timur tak nak beli, tak apa. Kita ada negara-negara Arab, negara-negara Islam yang boleh beli urusan dengan kita. Jangan takut kalau orang kafir nak mengganggu-gunggat ekonomi kita. Kerana Allah Ta'ala boleh kayakan kita. Tapi dengan syarat, Allah Ta'ala letak syarat. Apa Allah Ta'ala syarat? InsyaAllah, jika dia mahu. Kamu orang Islam, di samping berniaga, jaga amal, jaga solat, jaga taqwa, jaga hubungan dengan mak ayah, adik-beradik, zakat bayar, Allah boleh lagi kaya. Walaupun orang kafir tak ada kaitan dengan kamu. Tapi kalau kamu orang Islam, bisnes bagus, tapi tak semayang, tak bayar zakat, tak bagus hubungan sama manusia sama Allah, kalau Allah tak nak bagi kekayaan, Allah Ta'ala boleh tak nak bagi kekayaan. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala maha mengetahui hukum-hukum akan datang. Kamu akan miskin, kamu akan kaya, Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala hakim, Allah Ta'ala maha bijaksana. Bijaksana terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik, ayat seterusnya, ayat 29. Qatilu, perangilah. Ayat terakhir kita hari ini. Qatilu, perangilah. Alladzina, orang-orang yang la tidak yu'minuna, beriman, bi, dengan Allah, wa, dan, la, tidak, bi, dengan al-yaumi, hari, al-akhir, akhirat, wa, dan, la, tidak, yuharrimuna, mereka mengharamkan, ma, apa yang harrama, telah mengharamkan, Allahu, oleh Allah, wa, dan, rasuluhu, rasulnya, wa, dan, la, tidak, yadinuna, mereka beragama, itu terjemah yadin. Okey, mereka tidak beragama bi, dengan tak ada bi, tidak, yadinuna, mereka beragama
Dina dengan agama. Dina dengan agama. Al-haq yang benar. Al-haq yang benar. Min daripada. Alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Utu diberikan. Utu diberikan. Al-kitab, kitab. Hatta sehinggalah. Yu'tu mereka memberikan. Yu'tu mereka memberikan. Al-jizyah cukai. Al-jizyah cukai ataupun ufti. Bahasa dulu panggil ufti ya. Kita terjemah kat sini a tax which is taken yearly. Cukai setiap tahun. An daripada yadin tangan mereka sendiri. An yadin tangan mereka sendiri. Wa sedangkan hum mereka saghirun orang-orang yang hina. Saghirun orang-orang yang hina. Okey, baik. Terjemahkan dia. Puan Rosnah, tolong terjemahkan Puan Rosnah. Puan Rosnah Husin, ada Puan Rosnah Husin. Bismillah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan tak dengan hari akhirat dan tidak mengharamkan apa yang telah mengharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak mereka beragama dan agama yang benar daripada orang-orang yang diberikan kitab sehingga mereka memberikan cukai daripada dengan mereka benar mereka tangan mereka sendiri mereka sedang mereka dan mereka lah orang-orang yang hina. Betul? Okey, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, La ilaha illallah. Salatul qamati sayyidina Muhammad. Okey, baik. Setelah Allah Ta'ala cerita tentang pentingnya mengutamakan Allah dan Rasul, kita balik semula pada tema surah ni. Kita balik semula pada tema surah At-Taubah. Apa tema surah At-Taubah? Perangi habis-habisan orang yang memerangi Allah dan Rasul. Perangi habis-habisan orang yang memerangi Allah dan Rasul. Kita dah lalu dah Allah Ta'ala suruh perang. Kau tengok muka surat 187 ayat 5 boleh tak? Puan Rohana Hamzah, tolong baca Puan Rohana Hamzah boleh tak? Ada Puan Rohana Hamzah? Ada 175 Ustaz. Ya, 187. Sorry, page 187 ayat nombor 5. Maafkan saya. Okey, 187 ayat. Apabila telah habis bulan haram itu, maka bunuhlah orang musyrikin itu di mana saja kamu temui mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan awasilah di tempat-tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat, mendirikan solat serta menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Awal-awal surah Taubah Allah Ta'ala kata perangilah orang musyrikin. Allah Ta'ala cakap perangilah orang musyrikin. Ayat sekarang, ayat 29, Allah Ta'ala kata pada orang Islam, perangilah orang tidak beriman dengan Allah dan tidak hari akhirat. Iaitu orang musyrikin. Orang musyrikin, mereka dikira tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, walaupun bagi mereka Allah Ta'ala ada. Oleh kerana mereka sembah selain Allah, bagi Allah mereka
dikira beriman dengan Allah. Kemudian mereka tak beriman dengan akhirat, ya kita tahu orang musyrikin bagi mereka tidak ada hari akhirat. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala cakap juga, perangilah orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah Ta'ala haramkan dan Rasulnya. Orang musyrikin, bagi mereka perbuatan-perbuatan zina, minum arak, judi tidak haram. Sedangkan Allah Ta'ala kata haram, mereka kata tidak haram. Ayat ini juga, di samping Allah Ta'ala suruh perangi orang kafir, Allah Ta'ala juga suruh perangi orang Islam yang tak amal agama sebenarnya. Dia Islam, Allah Ta'ala kata haram, dia buat seolah-olah benda tu tak ada haram. Dia Islam, Allah Ta'ala kata benda tu tak boleh, tapi dia buat hari-hari siap menganjurkan lagi seolah-olah benda tu boleh. Allah Ta'ala kata perangilah juga. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, lepas Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar kata apa dia? Aku akan perangi orang-orang yang bayar zakat unta tidak berserta dengan tali. Sedangkan zaman Rasulullah dia bayar unta berserta dengan tali. Zaman Nabi dia bayar unta zakat, kat unta tu ada tali. Zaman dia orang bayar zakat unta tak ada tali dah. Maka Sayyidina Abu Bakar kata aku akan perangi mereka. Kerana mereka mengurangkan urusan agama tidak sebagaimana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata apa ni? Allah pasal tali pun nak perang juga ke? Takkan pasal tali perang juga? Tak, Abu Bakar mementingkan kesempurnaan agama sama sebagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau orang bayar zakat tak pakai tali diperangi oleh Abu Bakar, bagaimana kalau orang Islam yang menganggap halal judi, menganggap halal zina, menganggap halal minum arak? Okey, ada orang desak kerajaan menutup tempat perjudian haram. Okey, apa maksudnya? Tempat perjudian halal jangan tutup. Betul kan? Ada orang katalah pihak kerajaan kena tutup tempat-tempat judi haram ni. Jadi maksudnya seolah-olah adalah tempat judi halal kot. Berlesen jauh pada orang halal lah kot. Patutnya orang Islam kita kalau nak desak kerajaan, pihak kerajaan kena menutup semua tempat judi. Tak ada halal, semua haram. Walaupun dia ada lesen, walaupun jauh pada orang, walaupun dia kawasan orang kafir semua, tak kisah, dia tak haram. Contohnya lah. Ni Allah Ta'ala suruh perangi juga. Sebab tu, zaman dulu, mana-mana tempat bila tak dengar azan, maka pemerintah boleh perangi orang kampung tersebut. Tak dengar azan je pun, azan tu syiar. Maksudnya mereka tak amat agama dengan sempurna, pemerintah boleh perangi mereka. Baik. Kemudian, perangi juga orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Orang musyrikin, mereka digelar jahiliyah, jahil. Tak ada kitab, tak ada sandaran, tak ada Nabi pada zaman mereka. Orang jahiliyah, musyrikin. Yahudi dengan Nasrani, mereka sentiasa menganggap diri mereka orang agama. Yahudi anggap mereka orang agama, Nasrani anggap mereka orang agama. Dan orang musyrikin Mekah pun respect mereka ni orang knowledgeable people, orang yang ada agama. Tapi bagi Allah, walaupun mereka beragama, mereka tidak beragama dengan agama yang betul. Zaman Nabi Musa, ya, tu agama betul mereka. Zaman Nabi Isa, ya, tu agama betul mereka. Sekarang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka bukan lagi dinul haq. Agama dinul haq sekarang adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, setelah Islam berkuasa, Allah Ta'ala suruh orang Islam perangi semua tiga tu. Musyrikin ke, Yahudi ke, Nasrani ke. Bila? Sehinggalah mereka nak bayar jizyah. Kalau mereka sanggup bayar cukai dengan tangan mereka sendiri, maksudnya bukan daripada pihak negara Islam yang lain, maka kamu tak perlu perangi mereka. Ayat ni sebenarnya hanya ada tuntutan perintah yang kedua dan ketiga. Jangan kita faham ayat ni terus pergi perang orang kafir, perang orang Yahudi, perang orang Nasrani, waktu minta cukai. Tak. Sebenarnya ayat ni turun pada tahun 9 Hijrah. 9 Hijrah ni umur Nabi lebih kurang 61 ataupun 60 tahun umur Nabi. Nabi SAW dah jadi Nabi 13 tahun kat Mekah. Campur lagi 9 tahun kat Madinah sampai turun surah ni. Berapa tahun Nabi berdakwah? 19 campur 13 campur 9. 22.
Dah 22 tahun Nabi SAW berdakwah, ajak mereka pada Islam, ajak mereka pada Islam, ajak mereka pada Islam. Tiga-tiga buat ni tak nak juga, maka Allah Ta'ala turunkan perintah perangi mereka. Ayat ini turun pada zaman orang Islam dengan orang musyrikin sedang berperang. Maka pada zaman tu perintah Allah, perangilah. Kalau di zaman orang musyrikin, orang Islam, Yahudi, Nasrani duduk sekali, duduk setempat, senegara, aman, damai, tak memerangi, tak membunuh, tak mengkhianati, ayat ni tak boleh diguna pakai. Jadi orang bukan Islam ini, dia baca ayat ni, orang bukan Islam ini lah, dia baca Quran, dia kata, Quran kamu ajar musuhi semua orang kafir. Ayat ni ajar kita, bunuh orang tidak beriman dengan Allah di akhirat, Yahudi dan Nasrani dibunuh semua. Jawapannya ya. Memang Quran suruh bunuh semua. Tapi kena ingat, ayat ni turun dalam situasi suasana peperangan. Dalam situasi suasana peperangan, yang kena bunuh-bunuh. Ha? Siapa kamu jumpa, dia Yahudi ke, Nasrani ke, dia musyrikin ke, kena bunuh dia. Kecuali mereka mengalah dan nak bayar cukai, ufti, boleh tak bunuh mereka. Dan mereka nak bayar tu dalam keadaan mereka hina sangat. Jadi kalau dalam suasana bukan peperangan, ayat ni tak boleh dipraktikkan. Ayat ni hanya turun dalam suasana peperangan. Jadi time peperangan, jumpa mana-mana orang kafir, tak kisahlah dia tu Yahudi ke Nasrani ke, dia tetap kafir. Bunuh mereka juga. Oh betul. Sikit Kemudian, dah Muhammad dah. Kemudian Allah Ta'ala kata sikit lagi dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, saya nak beritahu apa dia? Sebelum perintah ni turun, perintah supaya sampaikan, dakwakan dah banyak kali. Setelah sampaikan, dakwakan banyak kali, tak jadi juga, barulah perintah perang ni datang. Ada setengah orang, dia baca ayat ni terus, tanpa tengok ayat lain. Bagi mereka, orang kafir wajib diperangi. Orang kafir wajib diperangi. Orang kafir ada 3. Pertama, kafir mu'ahad, kafir mu'ahad. Yang kedua, kafir musta'man. Ketiga, kafir muharib. Kafir mu'ahad adalah kafir yang ada perjanjian damai dengan orang Islam dan mereka sedia bayar cukai pada orang Islam. Bila kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad ni dulu dia perang dengan kita. Dulu dia perang dengan kita, perang-perang dengan kita, okey? Lalu dia kalah, dia pun sedia nak duduk buat pemerintahan orang Islam. Dia panggil kafir mu'ahad. Perjanjian damai dengan orang Islam. Yang kedua, maafkan saya. Kafir mu'ahad ni adalah, silap. Kafir mu'ahad ni adalah kafir di negara luar. Tak pernah memerangi Islam, Islam tak pernah memerangi mereka. Tak pernah kelahi pun orang Islam. Maka mu'ahad tu janji. Jadi kita dengan mereka ada janji damai. Perjanjian damai takkan berperang, takkan bantu musuh berperang. Maka mereka tak kena bayar cukai. Mereka tak perlu bayar jizyah walaupun mereka kafir. Sebab mereka tak pernah memerangi pun orang Islam. Yang kedua, dipanggil kafir musta'man. Orang kafir yang diberi keamanan. Maksudnya setelah kalah perang, mereka diberi pilihan untuk jadi orang kafir zimmi dalam negara Islam. Mereka asalnya tawanan. Tapi mereka diberi izin untuk tinggal kat kawasan orang Islam dengan syarat kena kerja bayar cukai pada negara Islam. Mereka setuju. Mereka jadi kafir musta'man, kafir yang diberi keamanan. Haram bunuh mereka, haram nampak harta benda mereka. Yang ketiga, kafir muharib. Kafir muharib berasal pada perkataan kafir harbi. Kafir harbi ni nampak je, jumpa je, bukan kat negara kita, kat negara luar pun jumpa mana-mana kafir harbi, perang bunuh. Jadi ulama bincang, kafir harbi zaman sekarang hanyalah orang Yahudi, Zionis, yang daripada atas sampai bawah mereka semua memusuhi Islam, benci Islam. Maka mereka boleh dianggap kafir harbi. Kafir kat Malaysia ni, nak kata kafir harbi, tak boleh kata kafir harbi lah. Nak kata kafir zimmi pun tak zimmi mana sangat. Sebab kalau kafir zimmi, ada syarat-syarat dia. Antara syaratnya ialah mereka saghirun. People who are subdid. Tak kerti nak sebut. S-A-B-D-U-E-D. Maksud saghirun tu hina. Rumah mereka tak boleh lagi besar pada rumah orang Islam. Kereta mereka tak boleh lagi mahal pada kereta orang Islam. Sekiranya kita lalu satu jalan, mereka kena ke tepi bagi jalan pada orang Islam.
itu dipanggil kafir musta'man, kafir zimmi. Jadi orang Malaysia, orang kafir kat Malaysia ni, nak kata kafir harbi memang tak boleh kata kafir harbi lah. Nak kata kafir zimmi pun tak adalah zimmi sangat. Tapi bolehlah kita kategorikan dalam kategori kafir zimmi. Okey, baik. Saya minta maaf, saya nak kena ke surau. Minta maaf salah silap kalau ada. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh WhatsApp nanti dalam grup, nanti saya jawab kemudian insya-Allah. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannah bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Minta maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam, sama-sama. Terima kasih. Puan Hayati semua, roh host kita, terima kasih. Assalamualaikum.